Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Sihat? Saya mengharapkan anak-anak semua sihat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan kelas PDPR kita, iaitu Pendidikan Islam tingkatan 5. So anak-anak, apa tajuk yang akan kita nak belajar pada hari ini ya? Bidang apa? Jadi Ustazah memilih hari ini adalah bidang hadis. Kali pertama tajuk pertama untuk bidang hadis, setiap orang ialah pemimpin. Jom kita sama-sama baca hadis. Okey. Hadis yang berbunyi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Riwayat Al-Bukhari. Apa maksud hadis ini anak-anak? Jom kita sama-sama baca maksud hadis ini. Iaitu hadis ini bermaksud setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya, dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Kat sini ada di secara keseluruhan maksud ini nak bagi tahu kepada kita setiap kita adalah pemimpin, tapi dimention disebut beberapa yang utama, iaitu imam, imam atau pemimpin. Pemimpin dia bertanggungjawab atas kepimpinannya. Lelaki, lelaki atau suami ataupun bapa ataupun suami dan bapa bertanggungjawab atas keluarga dia. Perempuan, seorang isteri dan ibu bekerja dengan majikannya. Kemudian siapa lagi? Lelaki itu pemimpin bagi harta benda ayahnya, maksudnya tanggungjawab anak. Dan disimpulkan hadis ini, semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Semua kita adalah pemimpin. Baik anak-anak. Seterusnya, kita pergi kepada tanggungjawab setiap individu yang terkandung dalam hadis itu. Ada 5 yang utama, iaitu pemimpin, suami, isteri, pekerja dan anak. Jadi kita nak pergi satu-satulah apa tanggungjawab pemimpin, apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, apa tanggungjawab pekerja dan apa tanggungjawab anak. Baik anak-anak semua, jom kita saksikan tanggungjawab pemimpin. Pertama, tanggungjawab pemimpin. Tanggungjawab pemimpin ialah dia mesti berlaku adil. Berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Okey anak-anak. Adil ini maksudnya kita meletakkan sesuatu kena pada tempat. Bukannya adil sama rata sebenarnya. Adil ini meletakkan sesuatu kena pada tempat. Adil lawannya zalim. Kita ambil contoh, pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kesejahteraan rakyat dia, orang bawah pimpinan dia. Dia bukan cuma jaga kebajikan, kesejahteraan orang Islam sahaja. Sebab rakyat dia bukan orang Islam sahaja, ada yang bukan Islam.
Tapi dia tetap juga cakna kepada rakyat dia sama ada Islam ataupun kafir yang bukan Islam. Semuanya diambil berat. Sebab Nabi sangat bimbang dengan orang yang dizalimi ataupun rasa dizalimi, kerana Nabi pernah bersabda yang doa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada pendinding lah, maksudnya akan dimakbulkan doa yang dizalimi. Jadi Nabi bersikap adil kepada semua. Okay? Jadi sebagai pemimpin kita naklah bertanggungjawab berlaku adil kepada semua orang yang di bawah pimpinan kita. Okay? Anak-anak, itu tanggungjawab yang pertama. Tanggungjawab kedua ialah menegakkan syariat Islam. Apa maksud menegakkan syariat Islam? Antaranya dia perlu tegakkan apa undang-undang yang ada dalam Islam lah. Dia kena memungut zakat. Zakat tu kan sebahagian daripada syariat Islam. Melaksanakan undang-undang Islam, ya. Apa undang-undang Islam ni dia kena buat, itu pemimpin. Kalau ada peperangan, so kena membahagikan harta-harta rampasan perang mengikut syariat Islam. Itu antara contoh-contoh dia perlu menegakkan syariat Islam. Lepas tu dia kena memberi dorongan ke arah kebaikan ataupun ke arah ketaatan kepada Allah. Rakyat dia tu dia mesti dorong kepada ketaatan. Jadi dia kena ada mengajar ataupun mendidik rakyat dia supaya menghormati dan tidak melanggar batas-batas syariat. Begitu contoh menegakkan syariat Islam, ya, itu tanggungjawab pemimpin. Yang ketiga ialah dia menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Kita ambil contoh pemimpin yang hebat dari sudut pentadbiran yang cekap dan amanah ni, antaranya Khalifah Umar Al-Khattab. Khattab dia memperkenalkan sistem gaji untuk tentera dia. Masa tu dia buat pembaharuan, ada dah sistem gaji kepada tenteranya. Dan dia bagi juga gaji kepada pekerja kerajaan, dia buat sistem pos, dia buat permulaan jawatan polis untuk kawal keamanan kota kan. Itu adalah contoh sistem pentadbiran yang cekap dan banyak pembaharuan. Dan amanah pula, kalau Khalifah Umar ni dia sangat menjaga. Umar ni dia cuba untuk mencegah anak dia daripada terbabit dengan perniagaan, sebab dia bimbang kalau perniagaan tersebut, urus niaga tersebut dilakukan dan mempunyai kaitan dengan kedudukan mereka sebagai kedudukan anak khalifah lah, anak Saidina Umar sebagai khalifah. Jadi kita perhatikan Saidina Umar ni dia sangat berhati-hati daripada sudut tu, sebab dia tak nak timbul kroni lah, kita katakan, disebabkan anak khalifah, maka dia dapat mudah sekian-sekian urus niaga. Itu Khalifah Umar, dia sangat berhati-hati, dibimbang berlaku ketidakadilan ataupun berlaku ketidaktelusan, tidak amanah dari segi pentadbirannya. Itu contoh pemimpin yang menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah dalam kepimpinan dia. Okay, kemudian dari sudut menyusun infrastruktur yang lengkap ini, pemimpin perlu sediakan infrastruktur seperti sistem pendidikan, pengangkutan, kemudian pengangkutan awam, kesihatan rakyat dia kena adakan benda tu, infrastruktur yang sebolehnya lengkap. Jadi pemerintah menuntut haknya, minta rakyat bayar cukai, bayar tol, maka wajarlah tanggungjawab dia untuk menyediakan infrastruktur yang baik kepada rakyat dia. Sebab pemimpin kan dia ada minta cukai dengan kita apa semua kan, ada bayar tol. Jadi sebagai pemimpin dia kena sediakan infrastruktur yang lengkap berpadanan dengan apa yang dia minta daripada rakyatnya. Dan memang itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab pemimpin. Kemudian yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Jadi pemimpin dia kena ada toleransi, dia kena ada tolak ansur. Kalau pemimpin dia tak bolehlah kenakan charge yang terlalu tinggi, cukai yang terlalu tinggi, kadang-kadang kadato yang terlalu tinggi sehingga membebankan orang bawahan atau rakyat di bawah pimpinan dia. Ataupun kalau antara pekerja dan majikan tu kenalah bertoleransi sebagai pemimpin dengan pekerja bawahan dia. Antaranya kalau pekerja bawahan dia ada masalah-masalah tertentu, dia kena raikan, dia tidak boleh terlalu tidak
tidak orang kata tidak bertimbang rasa dari sudut masalah yang memang selalu ada pada manusia biasa. Jadi perlu kepada sikap toleransi dan memahami empati kepada orang bawahan, ya. Jadi begitu tanggungjawab pemimpin. Dia tidak boleh terlalu orang kata terlalu tegas melampau sehingga tidak mengira permasalahan orang bawahannya. Okey, itu adalah beberapa tanggungjawab, 5 tanggungjawab pemimpin, ya, yang perlu anak-anak fahami. Secara kasarnya 5 tanggungjawab utama pemimpin. Baik, seterusnya ialah kita pergi kepada tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami ialah yang pertama memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Iaitu kalau dia ada isteri, dia beri nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya. Sebab memang wajib hukumnya suami memberi nafkah kepada isteri. Antaranya dia kena bagi tempat tinggal, dia kena bagi pakaian, dia kena bagi sudut duit belanja, kan. Itu semua adalah tanggungjawab suami, ya. Sedangkan sebelum masa kita nak nikah pun dia ada tanggungjawab suami juga, kan, iaitu memberikan mahar kepada isteri. Mahar kepada isteri, dan mahar ni kena bayar kepada isteri. Kalau nak hutang dengan isteri pun, hutang tu kena bayar. Dia tak boleh nanti minta untuk isteri halalkan, tak boleh. Itu menunjukkan tanggungjawab berat juga tanggungjawab suami, sehingga awal pernikahan pun ada mahar, kemudian sepanjang pernikahan itu pun ada nafkah zahir dan nafkah batin. Maksudnya dari sudut nafkah ini, kalau suami itu seorang yang sangat kedekut dari sudut nafkah, hukum dalam Islam isteri boleh ambil senyap-senyap nafkah itu daripada suami dia, ambil curi-curi lah, ya, untuk keperluan dia, bukan ambil berlebihan tapi untuk keperluan asasnya. Sebab ada kisah Hindun binti Utbah apabila suaminya Abu Sufyan, kan, dia bersikap pelik kerana pelik dari sudut nafkah, kan. Dia tak nak berkedekut sikit lah untuk bayar nafkah. Jadi apabila Hindun bertanya dengan Rasulullah, Rasulullah kata kamu boleh ambil senyap-senyap untuk keperluan diri kamu dan anak-anak kamu. Maksudnya untuk keperluan sahaja. Jadi untuk itu menunjukkan nafkah itu adalah hak kepada isteri. Jadi suami wajib memberikan nafkah. Apatah lagi kalau suami itu tidak bekerja langsung, mengharapkan isteri yang menanggung, itu dah terbalik kod dah. Jadi kena faham betul-betul tanggungjawab suami ni adalah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Yang kedua, memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Sebab kalau ikutkan memberi didikan agama ni, mungkin kita suami ada memberi alasan yang dia tidak faham, dia tak tahu sangat tentang didikan agama ni, dia tak tahu tentang agama. Jadi bila tak tahu, tanggungjawab suami pula perlu mencari guru yang baik, guru yang diiktiraf, guru yang benar untuk mengajar isteri dan anak-anaknya. Dia tak boleh membiarkan anak dan isteri terkontang-kanting tanpa ilmu agama. Sebab itulah tanggungjawab suami yang perlu wajib ditunaikan. Okey, yang ketiga ialah memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarganya. Dia perlu cari tempat tinggal, kawasan yang selamat untuk isteri dan anak-anak dia lah. Dia tak boleh hanya menyediakan tempat tinggal, tapi tempat tinggal itu boleh membahayakan isteri dan anak-anaknya. Wajib cari tempat perlindungan demi menjaga keselamatan anggota keluarganya, dan dia perlu ambil berat dengan siapa isteri yang bergaul, dengan siapa anak-anaknya bergaul, demi tadi untuk menjaga keselamatan anggota keluarganya. Kemudian dia kena melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anaknya dengan baik, sebab Rasulullah SAW sendiri sangat baik akhlaknya dengan isteri, kan. Dan Rasulullah menetapkan mengatakan lelaki yang paling baik ialah lelaki yang baik dengan ahli keluarganya atau isterinya. Baik anak-anak, kalau kita perhatikan Rasulullah ini, masya-Allah, sangat, apabila dia solat malam qiyamul, apabila dia melihat Aisyah tak tidur lagi, dia berhenti daripada menunaikan solat malam demi melayan berborak dengan Aisyah. Sama juga kalau Rasulullah beriktikaf, datang isteri dia Safiyah, dia akan berhenti iktikaf dia dulu, kemudian dia bersembang dengan isterinya sehinggalah
selesai. Jadi begitulah anak-anak ya, bagaimana baiknya Rasulullah dalam melayan dan bergaul dengan isterinya, sehingga sanggup meninggalkan dulu ibadat sunat semata-mata meraihkan isterinya, bersembang dengan isterinya supaya isteri tidak rasa terabai. Masya Allah. Baik, seterusnya kita lihat pula tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri ialah mentaati suami dan menunaikan haknya. Apa hak suami? Layanan, kena layan betul-betul suami kita, dan kita kena taat suami kita sebab syurga isteri berada pada redha suami, kan? Taat pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syarak lah. Okay? Jadi bila kita taat, pahalanya begitu besar. Sama jugalah kalau kita tidak mentaati, berlawanan, derhaka kepada suami, dosanya juga besar juga. Ya? Jadi elakkanlah isteri daripada suka mengeluh, tak bersyukur dengan apa yang suami bagi, menengking, meninggi suara dengan suami, apa yang suami perintahkan yang baik-baik kita tak nak ikut, maka itu membawa kepada dosa kepada isteri. Okay? Yang kedua, menjaga maruah diri, menjaga maruah suami dan keluarga. Kita kena jaga diri kita isteri untuk suami kita. Kena jaga penampilan kita, tak boleh orang kata terlalu melampau sangat, tak boleh terlalu selekeh sangat juga. Kalau selekeh sangat juga melibatkan maruah suami juga. Dan cakap isteri siapalah yang selebet sangat, isteri siapalah yang selekeh sangat, nampak macam suami nampak kemas tapi isteri pula nampak selebet. Jagalah penampilan kita untuk demi maruah suami kita. Juga nak jaga kemaluan supaya tidak berzina dengan orang lain. Jaga pergaulan kita sebagai isteri, tak boleh bebas sangat bertampar dengan orang yang bukan mahram kita, ya. Begitu anak-anak, kita kena jaga diri kita anak-anak sebagai isteri. Dan yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Itu juga tanggungjawab isteri. So isteri ni, dia tugas wanita ni, dia memang Allah bagi dia ada haid. So bila ada haid, dia kena mengandung, kan? So bila dia dah mengandung, itu pengorbanan mesti. Bila dah mengandung, dia kena melahirkan anak, dia kena menyusukan anak itu sekurang-kurangnya 2 tahun, kan? Kemudian dia kena didik, asuh anak dia, kena memelihara anak, didik anak dia, kenal Allah, kenal Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, dan tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Itu tanggungjawab seorang ibu. Kenalkan ini, bila buat sesuatu, bagi tahu, pasakkan akidah kepada anak-anak, tanggungjawab isteri supaya anak-anak itu kenal agama Allah, tahu syurga, tahu neraka, tahu apa dosa dan apa pahala. So itu tanggungjawab isteri juga. Dan yang keempat, menguruskan rumah tangga. Isteri kena menguruskan rumah tangga, pastikan keadaan rumah tangga dalam keadaan yang baik, kemas, bersih, supaya suami suka duduk kat rumah, tak bersepah, tak menyerabutkan. Uruskan perbelanjaan, apa yang duit suami bagi nafkah kepada isteri itu untuk keluarga, keperluan diri dan anak-anak, uruskan dengan baik. Belanja ikut keperluan, tak boleh membazir. Makan dan minum sediakan untuk suami yang terbaik, yang berkhasiat. Kalau boleh, beri makan yang bersih daripada air tangan kita sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu, halal, berzat, berkat kata orang. So semua ahli keluarga sihat, dapat beribadat, dapat bekerja kepada Allah, bekerja dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, indahnya bila kita dapat mengikut dapat melaksanakan segala tanggungjawab mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tanggungjawab isteri. Seterusnya kita lihat tanggungjawab pekerja. So, sebagai pekerja kita kena ikut arahan ketua kita, tak boleh kita bangkang, tak boleh kita besar kepala selagi arahan itu tidak bertentangan dengan syarak, ya. Supaya ada keseragaman, ada kelancaran dalam organisasi kita. Kalau kita banyak menentang, dia akan jadi kekacauan lah, ketidakseragaman ataupun ketidakstabilan dalam organisasi itu. Sebab tu kita kena ada kepatuhan, patuh kepada ketua supaya organisasi kita bekerja tu lebih stabil, lebih okey, lebih selesa. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Maksud integriti anak-anak. Integriti itu maksudnya kita kena ada kejujuran, kita kena ada nilai moral, nilai etika yang tinggi.
Ya. Jadi penting kita ada sikap disiplin menepati masa, kita kena tenang, tekun, kita kena buat yang sehabis baik kata orang. Kesannya bukan untuk pekerjaan kita, bukan untuk tempat kita, organisasi kita bekerja, tetapi kepada diri kita juga, sebab kita akan mudah mendapat kepercayaan, disenangi, ya, dan diberkatilah pastinya rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bekerja ikut prosedur yang ditetapkan, ikut peraturan dia, pukul berapa kena datang, pukul berapa kena balik, kan. Ataupun kalau layanan kita kepada orang macam mana. Lepas tu kalau nak buat permohonan apa-apa, contohnya katakanlah kita bekerja dekat satu organisasi, tak boleh disebabkan kalau kita bekerja dengan organisasi itu kita ambil mudah, tak mengikut prosedur yang telah ditetapkan, maka kena berdasarkan prosedur juga. Jadi mengikut peraturan dan disiplin yang telah ditetapkan, maka itu adalah tanggungjawab kita sebagai pekerja untuk kebaikan bersama. Okay, kemudian yang keempat, kita melaksanakan tugas dengan sempurna. Kalau contohlah, kalau kita diminta buat satu program apa-apa, ataupun projek apa-apa, buat kertas kerja, kena perhatikan kesilapan ejaan ada ke tidak, teliti betul-betul. Dari segi titik, dari segi koma, semua kena hati-hati anak-anak. Sebab susunan font tu macam mana, font tu kena selaras, nampak macam simple kan, tapi bila kita kemas macam tu dari segi kerja kita sempurna, dia akan menampakkan kepribadian kita tu macam mana. Kepribadian kita, orang tahu kita ni bekerja smart, kemas, teliti, cermat, dan hasilnya pastilah sempurna, sebab daripada segi kertas kerja pun nampak susah nak cari kesilapan kan. Itu maksudnya melaksanakan tugas dengan sempurna. Baik, itu tanggungjawab kita sebagai pekerja. Seterusnya tanggungjawab sebagai anak pula. Pertamanya kita kena berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun meninggal dunia. Kita kena jadi anak yang ringan tulang, ya, selalu bantu tawarkan pertolongan apa mak dan ayah nak, cakap lemah lembut. Bila mereka meninggal pula, kita doakan mereka buat baik dengan berbuat baik, buat baik untuk dengan niat kebaikan tu untuk mereka. Contohnya kalau kita bersedekah, niatkan pahala sedekah tu untuk mereka juga sebagai tanda ingatan kita kepada mereka. Jadi kita doakan mereka yang pastinya, doa dosa-dosa mereka supaya diampuni kan, sebab antara amalan yang tak terputus ialah anak yang soleh. So kalau kita nak menjadi, amalan ibu bapa kita tu tak terputus amalannya, kita kena solehkan diri kita supaya kebaikan itu sentiasa melimpah ruah walaupun kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Kemudian sentiasa mendoakan mereka, jangan lupa doakan mereka, tidak kiralah selepas solat ke atau saat kita teringat ke, walau kita berjauhan dengan ibu bapa kita, pastikan doa tu sentiasa ada untuk mereka. Sebab kadang-kadang ibu bapa je banyak doa untuk anak-anak, tapi anak-anak bila di saat senang selalu dibantu oleh ibu bapa, kita terlupa pula nak doakan ibu bapa. Sedangkan dalam tanggungjawab kita anak-anak, kena juga doakan mereka. Yang ketiga, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Bantu mereka, seboleh-bolehnya bantu mereka. Kalau dia minta sidai kain, kita bukan setakat sidai kain, kita segera buat sidai kain tu. Lepas tu kita pula yang angkat kain, kita yang lipat kain, kita yang susun kain dalam almari, semua kita buat. Maksudnya kita buat tu biarlah yang terbaik. Maksudnya biarlah, ya Allah kan, rasa beruntung ibu bapa mendapat anak yang kadang-kadang tak perlu disuruh pun, kita boleh buat sendiri benda-benda yang kita nampak. Yang tu mak ayah tak payah buat, kita buat pun tak apa. Macam tu ya. Kemudian seterusnya yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa ya, dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Contohnya kita tak berkasar dengan mereka, cakap walaupun dia tengking kita sebagai anak, kita tak boleh balas dengan tengkingan juga. Selalu berlembut dengan mereka. Kalau nak pergi mana-mana minta izin, nak buat apa-apa pun minta izin. Kalau nak berjalan dengan mereka, pastikan kita kalau boleh seiringan dengan mereka ataupun belakang mereka dari segi adab.
Tak boleh kita ke depan dah, kita tinggal mak ayah kita kat belakang. Mentanglah kita muda lagi, jalan pun laju lagi. Dari segi adab tak kena anak-anak. Ya, dari segi adab ni kalau boleh makan pun kena tunggu. Orang makan dulu, jangan kita yang dulu makan. Itu contoh sentiasa berbuat baik. Dan kalau boleh sambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Kenal semua kawan-kawan mak ayah kita berbaik, berlemah lembut dengan rakan-rakan ibu dan bapa kita. Itu tanggungjawab kita juga. Ya, anak-anak. Baik, seterusnya anak-anak. Ini adalah spektrum ilmu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata." Maksudnya, wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci. Wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati perkara yang disuka atau benci jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Maksudnya dia kena dengar dan taat perkara. Walaupun dia suka ke, dia benci ke, dia kena dengar selagi benda yang disuruh tu tak melibatkan maksiat ataupun tidak bercanggah dengan agama. Tapi kalau disuruh dengan melakukan maksiat, dia tak wajib dengar, dia tak wajib taat. Itu yang penting. Kita kena letak Allah dulu daripada segala makhluk kat situ. Itu spektrum ilmunya. Yang pertama. Yang kedua, antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19 ialah mengesahkan Allah. Kita kena tahu tak boleh syirikkan Allah. Tak boleh syirik pada Allah. Satu saja Tuhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kena buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghargai kedua ibu bapa kita. Sama kan dengan apa kita belajar tadi, setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah. So tak rugi berbuat baik. Kenapa memilih untuk buat jahat? Sebab semua perbuatan baik dan jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So banyakkanlah buat baik sebab pahala kebaikan ni kita nak guna tiket pahala tu untuk kebaikan kita di akhirat. Baik, seterusnya ialah ada lagi, dirikanlah solat. Wajib tunaikanlah solat, laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, buat benda yang perintahkan kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Kalau ada musibah menimpa kita, kita kena sabar dan redha dan jangan sekali-kali ada sikap sombong. Sikap sombong ni adalah sikap yang ada pada syaitan. Kita tak nak ada sikap sombong, kita nak ada sikap tawaduk. Sebab kita tak ada apa-apa pun anak-anak. Semua kelebihan kita, kenikmatan yang kita ada datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, elokkan percakapan. Tamunya sekarang ni ramai orang yang suka cakap bukan-bukan, mengarut, tak apa-apa kan, tamunya di media sosial. Walaupun kita tak secara lisan, tapi apa yang kita tahu itu menunjukkan itulah percakapan kita. Kalau boleh, elok keluarkan apa yang ada di mulut kita tu, pada lisan kita tu cakap yang baik-baik. Sebab apa yang kita keluarkan itulah sebenarnya daripada hati kita. Kalau boleh, hati dengan apa zahir kita adalah sama, selari. Begitu anak-anak. So, itulah spektrum ilmu yang boleh menjadi peringatan untuk kita. Sebenarnya benda itu ada dalam Al-Quran. Yang boleh kita sama-sama hayati dan sama-sama kita ambil yang aktibar supaya kita cuba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak, seterusnya ialah pengajaran hadis. Kita dah pun berada di penghujung kelas kita, iaitu apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita dah sama-sama baca tadi. Untuk pengajaran ni kita kena ada format kita hendaklah lah. Kita hendaklah, kita mestilah, kita wajiblah. So kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya betul, sebab kita sendiri adalah pemimpin untuk diri kita. Macam mana kita memimpin? Segalanya amanah. Anggota badan kita ni amanah. Hatta kemaluan kita sendiri pun sebagai amanah untuk kita. So, ke mana kita pimpin seluruh anggota badan kita itu, contoh. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kita adalah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah. So, kalau kita ada orang yang kita pimpin di bawah kita, kenalah adil dan kena amanah. Adil maksudnya bukan sama rata tetapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dan amanah, kita kena jujur dan telus dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan akhirat.
tanggungjawab kita. Kalau sebagai seorang kakak, kita kena pastikan adik-adik kita ni, kita kena jaga, kita kena pelihara diri adik-adik kita daripada terjerumus kepada perkara yang tak baik untuk akhirat dia nanti ataupun tak baik untuk dunia ni. Maka kita kena berusaha. Itu maksud dia, itu contoh. Bukan tunggu mak ayah saja, tapi kita sendiri. Kalau kita sebagai kakak, kita sebagai adik, ada tanggungjawab kita sendiri. Yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Tak kisahlah kalau kita suami, kita bapa, kita isteri, kita ibu, kita anak-anak, untuk memastikan rumah tangga kita kekal harmoni. Sebab tanggungjawab yang dilaksanakan dengan sebaiknya, dia akan memastikan semuanya itu akan berjalan dengan harmoni dan juga sejahtera. Jadi kalau kita yang jadi celaru dan juga ketidakseragaman ataupun orang kata keserabutan dalam rumah tangga adalah kerana salah seorang ataupun beberapa anggota dalam keluarga itu tidak melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baik, seterusnya ialah pengajaran hadis seterusnya ialah yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan. Itu pun tanggungjawab. Ada pekerjaan, syukurlah ada pekerjaan. So, kalau nak bersyukur tu kena amanah lah dengan kerja. Tengok masa orang bagi kita kerja, kita buat betul-betul ke tidak, kerja dengan sebaik-baiknya ke tidak. So, itu adalah amanah dalam pekerjaan. Apa yang patut kita dapat bila kita bekerja dengan amanah? Rezeki kita diberkati, kita pun disayangi oleh Allah, disayangi oleh orang lain, disayangi oleh majikan dan rakan-rakan sekerja. Yang keenam, kita adalah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Sama ada mereka masih hidup pun kita kena buat baik, apatah lagi bila dah meninggal dunia pun kena ingat juga jasa mereka. So jangan lupa bila dah meninggal dunia bukannya mereka terputus daripada kita, tapi mereka tetap kata berhubung dengan kita. Berhubung dengan cara macam mana? Dengan cara doa, doakan mereka. Yang ketujuh, kita adalah mencontohi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kepimpinan kerana bagi ini adalah contoh ikutan yang terbaik. So kalau kita nak ikutlah Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dia adalah pemimpin yang paling agung sekali. Sebab itu nak tiru dari sudut kepimpinan Rasulullah dulu. Sama ada Rasulullah sebagai pemimpin negara, Rasulullah sebagai pemimpin keluarga, Rasulullah sebagai pemimpin dari sudut apa lagi? Dari sudut macam mana Rasulullah memimpin dari sudut berkawan, bersahabat, dari segi perangnya macam mana. So, macam-macam lah yang kita boleh ambil contoh teladan yang baik daripada Rasulullah. Cuma kita saja yang tidak mengkaji. Jadi kita hanya tahu sikit-sikit saja, tu pun kita tak ikut semua. Jadi bila dah belajar macam ni, dah belajar tentang hadis Rasulullah, pastikan kita cuba untuk mencontohi sunnah Rasulullah dalam setiap aspek sekalipun. Jadi begitu anak-anak, semua pengajaran hadis ini adalah berkait dengan hadis yang kita belajar. Okey, rasanya dah sampai pun penghujungnya, selesai semua. So, Alhamdulillah, kita dah pun selesai PDPR kita untuk video ini, tapi kita akan sambung dengan latihan bagi menguji kefahaman anak-anak semua. Untuk itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.